Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sihat, afiah dan sabar dan bijaksana dalam mengendali masalah yang kita hadapi sekarang dan hidup dengan keluarga, dengan kerukunan keluarga. Pada malam ini saya nak mulakan dengan menjawab beberapa soalan, kemudian menyentuh susulan isu Anwar Freemason atau disokong di Freemason semalam. Kemudian Menteri Kewangan Tengku Zafrul mengejutkan kami semua kerana dia nak guna unjuran Fitch pertumbuhan Malaysia ini 5.8% yang bagi saya sukar diterima dan masuk akal. Dan akhirnya saya akan ulas sedikit pengumuman Perdana Menteri melanjutkan 2 minggu lagi PKP. Dan saya akan tutup dengan membaca satu rangkap dari puisi sastrawan negara A. Samad Said yang dikumpul dalam kumpulan puisi terakhir yang diedit oleh sastrawan negara Osman Awang. Tajuknya Dari Derita Bangsa. Dan yang pertama, soalan. Surah Alias Mat Zain, dia risau kerana nampaknya pengusaha van, bas, taksi itu nampak tidak dapat perlindungan atau bantuan apa-apa. Ini insya-Allah saya akan kemukakan. Tentunya kita harus cari jalan kerana sekolah tutup, jadi van sekolah tak bergerak. Dan ini juga terkait dengan tempat-tempat asuhan, ya, yang disiapkan, yang juga menyebabkan orang-orang ini terhenti kerja. Jadi bas, van, taksi, pusat-pusat asuhan, tadika dan sebagainya yang juga mencecah puluhan ribu guru-guru di seluruh negara. Saya hanya mampu bangkitkan semula hal ini dan saya percaya hari ini harus diberikan sedikit perhatian. Soalan kedua, Wan Haikal tanya mengenai TikTok Menteri Pengajian Tinggi di malam nisfu Syaban. Saya ingat netizen pun banyak dah bagi teguran, dia pun dah padamkan. Jadi saya harap dia terima baiklah teguran itu sebagai itu peringatan tidak mengulangi. Zulhilmi tanya ini soalan yang juga sering dibangkitkan. Anwar ini liberal. Ada juga kita dengar baru-baru ini tokoh negara juga cakap dia liberal. Liberal dari segi agama, apa dia? Dan apakah benar keadilan ini menjadi anggota Liberal International? Dia terkait juga dengan soal Freemason ni. Liberal, sekular, Freemason. Liberal ni, kita ni liberal, maknanya kita sedia mendengar, sedia menolak, sedia tasamuh, toleransi dengan pandangan, ya. Tapi bukan liberal sebagai seorang Muslim. Soal akidah nak liberal macam mana? Solat 5 kali sehari, saya tak liberal. Puasa bulan Ramadan, itu saya tak liberal. Tapi orang bagi pandangan dia itu dari seorang ateis atau seorang komunis, dia memberi pandangan, saya mau dengar, saya hujah, saya jawab. Saya tidak hukum dia, saya tak penjarakan dia kerana pandangan dia. Ini pandangan liberal, itu yang kita harus faham. Tetapi dikaitkan, kadang-kadang orang kononnya menolak liberal, tapi bagi saya liberal itu kalau arti kata meremehkan agama, menolak akidah dan akhlak, itu kita tolak. Ini kadang-kadang rompak ribuan ringgit atau ratusan ribu atau bilion ringgit, tak apa, sebab dia konservatif Muslim. Jadi rasuah okey. Tapi orang ini umpamanya kerana tolak ansur. Saya hadir di Pulau Pinang satu program yang kemudian didukung oleh LGBT, ya. Saya dengar, bukan saya setuju semua, tetapi saya hormat hak dia untuk mengemukakan pandangan dan saya berhujah mengapa dari pandangan akhlak dan Islam kita harus ada beberapa pandangan. Itu kalau dianggap saya liberal kerana saya sanggup mendengar mereka, itu okey. Kalau tidak, sudah pilih satu sistem kuku besi, sistem macam Taliban yang semua tak boleh,
ya. Semua kena hukum, wanita pergi sekolah pun tak boleh. Itu nasib kita lah. Tapi saya tak pilih cara yang sedemikian, ya. Soal kita anggota Liberal International, tak benar. Kita tidak menjadi anggota, tetapi kita menyertai. Ada persidangan di Kahirah 1 tahun, di mana saya diundang untuk beri ucap utama. Saya bagi pandangan saya sebagai seorang Muslim, apa dia hubungan kita, apa dia pelanggaran yang kita rasa tidak boleh kita terima, apa yang boleh kita terima, mengapa kita mendukung dan mendakap pandangan demokrasi dan kuasa rakyat. Dan di situlah saya jumpa dengan Aiman Noor, ketua pembangkang pada masa itu di Mesir, dan kemudian saya diundang menemui Mufti Mesir, dan lepas itu jumpa dengan Mursyidul Am Ikhwan. Dah pula satu pihak kata saya ni liberal, satu pihak pula kata saya ini bahaya kerana secara tersembunyi mendukung gerakan Ikhwan. Saya jumpa Aiman Noor. Mengapa tak boleh saya jumpa Mahdi Akif, teman lama saya yang kemudian menjadi Mursyidul Am? Di situlah saya mula berjumpa dengan Morsi yang masih belum menjadi presiden, ya. Dan kita adakan perbincangan. Mereka tahu saya hadir. Gerakan Ikhwan Muslimun tahu saya hadir dalam persidangan Liberal International, masih mengundang saya dan tidak sedikit mempertikai hak saya untuk menyuarakan pandangan. Tahu sebab apa? Sebab dia tidak pandangan jumut dan kolot, beku, tak sanggup dengar, terus hukum. Dia ambil kertas saya, dan masa itu ada rakaman, dan Mahdi Akif kata, oh, dia kata, congratulations, I heard your speech, very impressed, and I thought you used the right forum. It's very difficult for us in Egypt to use this forum among liberals, among the secular elements, to explain our point of view, and you did a magnificent job. Itu berbeza pandangan orang lain. Saya pernah ingat masa itu sidang di Doha, saya jumpa Hillary Clinton, dan ada orang-orang yang pertikai, ya, ini perjumpaan. Itu perjumpaan persidangan, dan saya berjumpa. Tengah hari itu saya makan tengah hari dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Berbeza dengan yang kolot, yang jumut ini, Qaradawi terus tanya, apa yang dibicarakan? Ada sentuh tentang perjuangan rakyat Palestin. Itu dia. Jadi bila saya terangkan, dia rasa Alhamdulillah Anwar, sekurang-kurangnya ada orang yang dapat berhujah dengan mereka, ya, diterima untuk berbincang, di samping itu tidak undur dari prinsip yang kita perjuangkan. Dan ini terkait dengan apa yang kita bicara semalam mengenai tuduhan saya anggota itu disokong oleh dia tak sebut anggota, ya, tetapi dia bagi semua beberapa rakan PAS ni bawa isu Brother Anwar Ibrahim yang segar bugar itu, ya. Kemudian saya disokong oleh siapa? Zionis, Amerika, kerajaan Singapura dan Freemason. Jadi kemudian sekarang tak boleh jawab soal Freemason, dia bawa gambar foto-foto baru, ya, beberapa pertemuan. Ini foto ini kalau sudah lihat, saya dengan John Kerry. Siapa dia John Kerry? Dia setiausaha negara Amerika Syarikat. Apalah yang tak gerti sangat ni, ya. Setiausaha negara Amerika Syarikat. Dan saya jumpa Presiden Turki, saya jumpa Emir Qatar, saya jumpa Perdana Menteri India, saya jumpa Presiden Jokowi, saya jumpa Perdana Menteri Singapura, ya. Saya jumpa Presiden Duterte Filipina. Apa masalah dia? Ya. Ini disebut Simon Zadek. Ini katanya Yahudi Zionis. Ya Allah, apalah berfitnah orang. Dia ini Profesor Harvard. Dia kemudian menjayakan apa yang disebut pertubuhan accountability, pertubuhan internasional mengenai pertanggungjawaban good governance yang berpusat di London. Kemudian saya menjadi honorary president accountability, tak ada kena mengenai Yahudi. Sudah saya tahu kalau ucapan pertama saya sebagai presiden accountability, saya jelaskan dalam tradisi Islam, soal accountability itu sangat ditekankan. Soal tidak diamalkan itu soal lain.
ya, yang kerajaan-kerajaan yang penuh dengan segala rasuah, penyelewengan, kezaliman, rompakan. Tetapi di dalam Islam, kita anak-anak di sekolah dah diajar kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita bertanggungjawab dan semua kita akan dipersoalkan akan tanggungjawab kita. Ini prinsip accountability atau pertanggungjawaban yang kita harus faham. Tapi kalau kita bercakap dalam hadis, kemudian bila kita pegang kuasa, jadi pengurusi syarikat banyak-banyak, kereta banyak-banyak, ambil balak, ambil kepentingan sana sini, di sana di sini, itu susah. Baik, ada lagi yang kami dibangkitkan dengan National Endowment of Democracy. Itu NED, saya tidak ada kena-mengena dengan NED, tapi dia NED ini yang dibentuk oleh parti-parti di Amerika Syarikat untuk mendukung demokrasi. Saya diundang berucap, saya berucap. Ya. Saya berucap di Kairah, saya bercakap di Qatar, saya bercakap di Delhi, ya. Saya bercakap di Shanghai, di Jakarta. Apa masalah dia? Tapi isi ucapan saya boleh teliti dan baca. Kemudian sekarang ini nak dikaitkan. Ini semua badan-badan yang pro-Zionis, Suara, Siapa, Malaysia Kini, Independent journalism, dan lain-lain lah. Ini apa? Ini tak ada modal lah. Itulah jadi. Ini fahaman beku yang saya sebut beberapa minggu yang lalu. Fahaman captive mind, fahaman yang terjajah, tak boleh fikir. Dia taat dan dia menjadi satu walaupun belajar mana universiti, ada yang PhD, tetapi tak boleh langsung berfikir secara kritis. Apa yang guru kata, naam, yes, right or wrong, tak betul. Jadi setakat itu dulu. Saya nak pindah ke tajuk lain. Hari ini Tunku Zafrul, Menteri Kewangan, bagi satu kenyataan yang saya agak mengejutkan sedikit, ya. Tak sedikit, banyak. Kerana dia bagi gambaran berdasarkan kupasan Fitch, ya, yang katakan secara yang begitu positif, bagi gambaran yang agak cukup meyakinkan bahawa Malaysia boleh mencatat pertumbuhan sehingga 5.8%. Saudara, saya tak pedulilah Fitch kata Fitch. Sebelum coronavirus COVID-19 ini, kadar pertumbuhan kita 4.3. Selepas itu kita jangka mungkin kurang daripada 3. Bank Negara kata paling tinggi mungkin 1. Bank Dunia mengatakan paling tinggi negatif 1. Kalau mungkin keadaan tidak begitu meyakinkan, dia mungkin negatif 4. Atau Menteri Keuangan kata positif 5. Ini masuk akal ke ni? Jadi saya harap Menteri Keuangan belajar supaya dalam mengendali kedudukan sebagai Menteri Keuangan, jangan terlalu politikkan. Jangan bagi gambaran yang nak bagi lunak, bagi orang dengar seronok. Orang tak ada kerja ni dah ratuskan 1,000. Kalau dicecah lagi 2 minggu berterusan ni, saya mungkin 1,5 juta. Ini yang keliling, saya ingat di Segambut, di Port Dickson, yang ribuan meniaga di gerai-gerai, semua tak kerja. Ya. Jadi pengangguran dah mencecah 1,5 juta. Kilang-kilang banyak tutup. Betul, hari ini Perdana Menteri umumkan kita buka cara berperingkat. Dan saya sokong. Walaupun kita harus teliti keselamatan dan supaya jangkitan ini tidak merebak dan sebagainya. Kerana beberapa langkah ekonomi baru nak berjalan. Kalau orang Kedah kata ni baru nak taktih. Itu Menteri Keuangan kata jangan bimbang 50%. 5%. Baik. Dan ini pula dia tertakluk kepada masalah COVID-19 ini. Ya. Malaysia, keupayaan kita testing. Ini saya lihat ada yang kritik, siapa nama, Dr. Musa Nordin. Itu agak keras sekali. Ya, mungkin style dia agak kritikal sedikit. Tetapi konten dia, isi kritikan itu patut teliti lah. Janganlah kita ni jadi semasyarakat yang saya katakan sampai yang terlalu feudal sampai tak boleh bagi pandangan. Nah, ini kerajaan sekarang. Patuh, taat,
cium tangan semua. Ini pandangan begini tak kenal juga. Saya percayakan, umpamanya yang saya sebut bukan kali pertama malam ini, banyak kali, iaitu soal testing kit ini. Ya. Kita ada sekarang ini keupayaan kita 1.93 untuk 1,000 orang. Ini jauh lebih rendah dari Singapura, Germany, South Korea. Ya. Germany 15, Singapura 10 hingga 15, South Korea 9 hingga 1,000. Jadi kalau kita tak uji, mana kita tahu sebenarnya jumlah yang sakit? Ini poin kita. Ya. Apakah ini bermakna kita paksa pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan kerja lebih? Tidak. Kita kata kita paksa beli dan sediakan test kit itu dengan segera, kerana kalau tidak, kita tidak ada upaya untuk mengukur dan menentukan, ya, jumlahnya. Jadi ini bagi saya, kalau kita guna PKP atau MCO ini berdasarkan umpamanya pemulihan itu sangat baik, saya syukur, alhamdulillah. Tetapi dalam soal negara, seperti juga soal ekonomi yang saya sebut, menteri kewangan, angka dan kebenaran itu penting. Kalau tidak, kita itu dibuai dengan mimpi igawan, dan besok rakyat dan negara yang akan terhimpit. Sekarang betul lah, kita kritik sikit, kita kena marah. Besok bila kena, kerja kena buang, tak ada kerja, makan susah, baru tahu. Tapi sebab itu kita harus cuba jawab dan tangani betul. Ya. Ini umpamanya pendapatan negara. Ya. Kita tak boleh nampak positif sangat. Harga minyak tu tak tentu. Ya. Dia $35 satu tong. Ya. Kita unjuran kita dalam belanjawan tahun lalu 63. Sekarang 35. Apakah akan naik? Alhamdulillah. Kalau turun, pendapatan negara terjejas. Ya. Jadi negara China ada kejayaan dia, tetapi ada juga langkah-langkah yang diambil akibat kebimbangan kembalinya dan jangkitan di beberapa daerah. Amerika umpamanya paling parah, itu memang banyak orang bukan terkejut lah maknanya tentang sikap governance, pengurusan presiden, ya. Tapi ada yang memberi angka pengangguran dalam tempoh 3 minggu itu 16 juta orang. Saudara-saudari yang saya muliakan, ya, ini soal kita. Apakah kita jangan bunyi yakin sangat, kerana yang dibuang kerja itu bukan menteri, timbalan menteri dah 70 orang, dan ahli politik yang akan mengetuai semua jabatan-jabatan dengan allowance yang tinggi. Mereka tak terjejas. Kalaupun dia berhentikan allowance 2 bulan, ya, tetapi pendapatan tidak terjejas. Yang terjejas ini rakyat, ya. Dan kita tengok umpamanya Singapura yang jauh lebih berjaya dari segi ekonomi dan tangani soal virus corona ini, masih mengatakan bahawa mereka akan hadapi kemelesatan ekonomi. Ini yang saya bukan nak marah dia, tapi saya nak peringatkan awal-awal ni janganlah berbagi gambaran yang mengelirukan rakyat. Dan Indonesia sudah lihat keadaan. Kita doakan kata Allah SWT, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di sana itu dapat lebih terkawal. Tetapi semua unjuran itu membimbangkan, ya. Ketegangan sosial mudah berlaku, ya. Jutaan yang bekerja itu sudah merasa resah. Di Jakarta sahaja pengangguran ada yang menjangka mencecah 1 juta dan 5 juta di seluruh negara. Ini kita dalam negara Malaysia ini patut teliti hal ini. Bagaimana pengangguran, sektor mana, macam tadi soalan, ya, pemandu bas, guru tadika, pusat pemulihan, taksi, itu semua kalau kita teliti. Jadi kita yang mampu kita bantu, dan kerana ramai yang hilang
pekerjaan mereka. Dia ada, saya kata, kesenjangan ya, jangan diumumkan puluh bilion yang sampai dan masalah harian yang mereka hadapi. Saya nak sebut satu hal tentang Malaysia dari segi ekonomi. Malaysia ini tidak seperti banyak negara bangun lain. Ini negara dagang, it's a trading nation. Dan sebagai a trading nation, itu dia bergantung banyak dengan perdagangan, jual beli. Dan kita bila tersangkut ekonomi Amerika, China, Eropah, malah ASEAN, jadi ekspor kita itu akan terjejas besar. Dan ini tentu akan mencengkam kedudukan ekonomi dan pendapatan dari Petronas dan pelancongan. Pulau Pinang mengikut Ketua Menteri, dan saya tahu Port Dickson sendiri memang hadapi masalah yang sangat membimbangkan. Tentang kes COVID-19 ini saya nak rumuskan dengan apa yang disebut tadi, iaitu tentang testing. Testing kita untuk 1,000 orang ialah 1.93. Apakah ini yang munasabah? Kalau kita lihat statistik kematian, memang kalau sebelum COVID-19 ini ini kebanyakan di kalangan orang yang lebih tua dan dari penyakit paru-paru. Saya tak mahu ke situ, nanti itu Kementerian Kesihatan ada kepakaran. Saya tidak ada kepakaran selain membaca statistik. Tetapi yang saya nak bangkitkan sekali lagi ialah total test for COVID-19 per 1,000 people. Kita lihat Malaysia itu di bawah ya. Ada angka dia atas dikit daripada India. Itu sebenarnya angka dia, Malaysia ya. Dia ada kalau dalam jelajah saya itu ada arrow ya. Dia ada Senegal, tengok ni ya, Malaysia, South Africa. Tengok Malaysia itu di situ ya, bukan di atas tu, dia tengok arrow ke bawah tu ya, Malaysia tu ya. Dan maknanya keupayaan kita itu terbatas ya? Dan pertumbuhan ekonomi itu tertakluk kepada keupayaan kita mengawal sempadan dan juga mengawal penyebaran virus ini. Dan seperti mana yang saya dengar sendiri daripada laporan baca daripada laporan Boston Consulting Group ya, dia ada kaitan ya di antara perdagangan, ekonomi dan kesihatan. Ya, jadi oleh demikian kita harap dapat kita teliti semula dengan cara yang lebih terbuka dan ambillah pandangan orang-orang yang memberikan teguran dan kritikan juga, kerana kita nak selamatkan negara kita. Dan kita tidak mau dibuai dengan kita dalam keadaan terkawal, ekonomi kita dalam keadaan yang baik, lebih baik dari Zimbabwe dan Myanmar dan Chad. Itu cerita lama. Itu yang kita dah tolak. Baik, pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin petang tadi, PKP dilanjutkan 2 minggu lagi, dan saya setuju dengan pandangan ini kerana kebimbangan tentang penularan semula ataupun wabak ini dalam masyarakat, dan memberi ruang kepada petugas kesihatan memerangi penularan COVID-19. Dan keputusan ini juga selaras dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dan cuma yang saya bangkitkan ialah seperti yang saya sebut tadi, kita nak hadapi Ramadan, masalah pekerjaan, masalah ujian dan test kit itu. Bila kita tak dapat, saya bimbang umpamanya, kalau kita tak uji, kita andaikan yang positif itu yang diuji, yang tak diuji itu tidak termasuk dalam angka. Ini yang saya bangkitkan ya. Jadi dan saya juga ingin ingatkan bahawa sementara kita sambut baik keputusan kerajaan memberikan beberapa bantuan, dan saya lihat di wilayah persekutuan juga ada bantuan untuk bukan warga negara, satu hal yang
terpaksa kita lakukan, tetapi masih ada masalah-masalah yang kita harus tangani supaya jangan menjadi beban kepada kita untuk kita hadapi kemudian. Ada satu rajah tadi yang saya siapkan yang tak dimuatkan yang terkait ini, tapi tak apalah kalau yang tertinggal saya akan bawa esok. Tetapi kita harap kita jaga risiko keboleh jangkitan ini banyak, jaga jarak atau pembatasan sosial. Saya lihat kalau dari segi foto-foto yang diambil dari menteri pun tak faham, rakyat apatah lagi, jagalah, peringatkan kawan-kawan kita. Akhirul kalam, saya nak baca puisi dari sastrawan negara A. Samad Said dari antologi puisi dari Derita Bangsa. Jadi judul dia itu ialah Satu Perang yang Terdera. Ini kalau Samad Said ini bahasa dia itu mantap dan kukuh ya. Jadi ini yang saya sebut pengucapan seni. Ini mengapa saya suka puisi baik Inggeris ataupun Melayu, kerana seniman atau sastrawan ulung ini pembacaannya sangat luas. Dia boleh pilih dari 1000 kosakata, dia pilih satu yang paling tepat. Dan kalau dia itu orang yang ada keyakinan, sekali lagi saya ulang, pencernaan dari hati nurani yang dilakar dalam bahasa yang indah. Baik, rangkap terakhir. Kita didampingi dia satu perang yang terdera. Tidak terkesan sesiapa, bekas-bekas darah dalam keranda. Dalam jubah masih merayap lipan dan jengkala. Dan ketika senja mengait malam, sayup di utara terkisar lembar hikayat purba. Kemungkaran itu sumpah saka. Terlalu diucap, benarlah ia. Kebenaran itu sungai sufi. Amat dicemar, ia terhenti. Wah, indah dalam maknanya ya. Kepalsuan itu, fitnah itu, kemungkaran itu, walaupun disumpah saka, kalau diulang, diucap, dia jadi benar. Kebenaran itu pula sungai sufi. Kalau dicemar, terhenti bicara, maka hilanglah maknanya. Jadi pada malam ini tadi saya telah mulai dengan soalan, soal jawab, dan kemudian menjelaskan tentang fitnah, Freemason dan Liberal International. Tapi Liberal International tak terkesan sebab anak ini tadi Zulhilmi, dia tanya dengan baik. Itu cara dia, tak apa. Anu liberal. Buktinya kamu hadir mesyuarat. Hadir, saya hadir bagi ucapan. Ya. Baca ucapan dulu. Kemudian saya bicara tentang Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, yang bagi unjuran pertumbuhan. Dia sandarkan kepada Fitch. Tak payahlah, sandar kepada kenyataan. Bank negara dah kata negatif, Bank dunia kata negatif. Kalau nak kata positif, bagi hujah-hujah baru. Selalu pengalaman saya, Menteri Kewangan ni dia tak berbalah, tak bantah Bank negara, dia bincang semula. Kemudian saya juga sambut keputusan Perdana Menteri untuk menyambung PKP, walaupun saya ingin dan bertanggungjawab untuk mengingatkan tentang masalah yang akan dihadapi oleh rakyat, terutama yang miskin, yang di bawah, yang hilang pekerjaan, dan orang-orang besar, orang pemimpin harus sentiasa peka dan turun memahami masalah mereka. Kalau sudah kata senang, tak betul. Saya terperinci di
kampung dan di desa sekitar Segambut dan juga di Port Dickson, dan saya tahu masalahnya besar. Seperti mana yang saya sebut semalam, hospital peruntukan besar diluluskan, tapi kalau lihat hospital Port Dickson, tiap minggu ada permohonan yang mendesak yang menuntut tindakan segera. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.